Selamat pagi semua. Terima kasih kerana mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Penyertaan anda semua tidak pernah sia-sia apabila kita mendekat pada Tuhan melalui firman-Nya. Kita sudah tiba ke minggu yang kedua tahun baru ini, dan tidak lewat untuk saya mengatakan selamat tahun baru untuk kita tahun 2022. Pada minggu lepas kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Brother Daniel yang bertajuk keluarga, dari rujukan bilangan 1 hingga 2 dari siri Kobahan Teguh Bersama. Terdapat 3 perkara diajarkan pada minggu lepas, iaitu mengira bilangan murid, melakukan pemuridan, dan membawa murid kepada Tuhan Yesus. Jadi minggu ini kita akan meneruskan siri Kobahan Teguh Bersama yang bertajuk terurus, dari rujukan bilangan 3 ayat 4. Mari kita sama membaca daripada bilangan 3 ayat yang pertama sehingga 13. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Atimar. Itulah nama-nama anak Harun. Imam-imam yang diurapi adalah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman pada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan pada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi di antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari haiwan. Semuanya itu kepunyaan aku. Akulah Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepada Bapa Syurgawi, kami memuji dan menyembah Engkau kerana Engkau memberikan ilahi-Mu kepada kami untuk kami berfungsi sebagai keluarga-Mu di bumi. Kami rindu untuk melayani Engkau kerana kasih-Mu yang besar. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, dan kerana ada dunia yang menderita dan memerlukan pengharapan dan kasih Engkau yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Setiap orang yang dipercaya dipanggil untuk melayani dalam keluarga Tuhan. Dalam kekudusan seperti ayat 3, anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, telah ditasbiskan untuk memegang jabatan imam. Oleh itu, hari ini kita sampai pada mesej kita perlu terurus untuk melayani Tuhan. Perkara utama saya hari ini adalah untuk kita teguh bersama, kita perlu terurus dalam melayani Tuhan. Kita akan melihat perkara ini pada 3 bahagian. Yang pertama, setiap orang percaya direncanakan oleh Allah. Jika seseorang melihat setiap satu dari ini, dari Musa sehinggalah Harun dan anak-anaknya, kepada suku Lewi yang lebih besar, setiap aspek kehidupan dan fungsi mereka diurus dalam jemaat oleh satu individu, iaitu Kristus Yesus. Dan dialah pembebas, pemberi kebenaran dan pemimpin kita. Dialah penjaga tempat kudus. Dialah pengantara perjanjian. Dan dialah juga adalah anak sulung yang melayani demi umat Allah Bapa. Dan inilah membuat rancangannya cukup unik dan luar biasa
iaitu pekerjaan Tuhan di dalam Kristus untuk umatnya. So A, diselamatkan kerana kasih Tuhan, berpelayanan kerana kasih Tuhan. Ramai orang Kristian tidak tahu tentang panggilan mereka dalam Tuhan selain daripada penyelamatan, dan tidak ada lain. Zakaria, bapa kepada Yohanes Pembaptis, menubuat tentang hal ini apabila ada bercakap tentang kedatangan Yesus Kristus. Dalam Lukas yang pertama ayat 74 hingga 75, supaya kita yang terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara-saudari, ini bermaksud setelah kita bebas dari musuh dan beroleh keselamatan, kita sebenarnya diurus untuk beribadah kepadanya tanpa rasa takut dalam kekudusan dan dalam kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. B, ia adalah komitmen pribadi dan bertujuan kepada Tuhan Yesus. Kerana ramai orang Kristian tidak mengetahui panggilan sebenar mereka dalam Tuhan, mereka lebih berfungsi sebagai pengguna dan bukannya penyumbang kepada kerajaan Tuhan. Kebaktian gereja menjadi satu bentuk rekreasi, dan anda boleh pilih sama ada turun ataupun tidak pada hari Ahad, dan ataupun menyertai sukan lain, ataupun pergi berkelah pada hari Minggu. Itu saja. Tapi setiap orang yang percaya dipanggil untuk berpelayanan. Ada suatu yang dipanggil persaraan apabila anda bekerja mencari sumber pendapatan. Tetapi dalam kerajaan Tuhan tidak ada persaraan. Kita hanya bersara daripada berpelayanan kepada Tuhan apabila kita mencapai garis akhir, iaitu apabila Tuhan itu telah memanggil kita. Jadi walaupun anda telah bersara daripada profession anda, ingatlah anda sebenarnya telah mengumpul bertahun-tahun pengetahuan, kebijaksanaan, kematangan dan kepakaran anda. Anda adalah rumah pembenaraan. Jika anda tujuannya pada Tuhan, anda masih punya misi. Oleh itu, anda belum mencapai garis akhir kerana anda masih hidup. Jadi, anda masih cukup bernilai. Di dalam gereja, apabila kamu bersara, tidak bermakna hidup kita akan hilang tujuan dan makna. Kita masih ada misi Tuhan. Walau bagaimanapun, jika dalam pekerjaan ataupun profession anda bersara, anda ditinggalkan dengan keadaan kosong tanpa tujuan dan makna. Apabila anda hidup sebagai warga emas, kita sebenarnya mempunyai tahun-tahun keemasan, tahun kebijaksanaan untuk disampaikan pada golongan-golongan muda. Anda mungkin tidak mempunyai tenaga dan kekuatan, tetapi peranan anda bukan untuk membawa barang-barang berat, tetapi untuk menyokong dalam kebijaksanaan dan pemantauan. Inilah yang Tuhan katakan pada orang Lewi berumur lebih pada 50 tahun. Di dalam bilangan 8 ayat 25 hingga 26. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan daripada pekerjaan itu, sehingga tidak usah lagi ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus dilakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. So, yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. A, berpelayanan sebagai keluarga Tuhan. Harun dan keluarganya dan semua orang dari suku Lewi dikhususkan untuk berpelayanan. Kita juga dipanggil untuk berpelayanan kerana kita adalah milik keluarga Allah, milik gereja Kristus Yesus. COVID ini telah memburukkan keadaan kerana semakin ramai orang Kristian telah berundur ke dalam golongan Kristian yang individualistik dan mementingkan diri sendiri. Selesa untuk duduk di rumah, gereja digital, dan hilang minat untuk mengetahui terdapat lebih banyak perkara penting untuk mengikut Yesus Kristus dan bukan sekadar mengikuti pelayanan dalam talian sahaja. Memang kerana COVID, kita kebanyakannya tidak dapat bertemu secara fizikal. Tetapi apabila tiba masa untuk kita meregangkan diri untuk interaksi fizikal tubuh Kristus, gereja mesti komited untuk bertemu secara fizikal dan berpelayanan kepada Tuhan bersama-sama untuk memenuhi amanat agung Tuhan. Alkitab memberi kita pandangan yang tinggi tentang panggilan Tuhan yang mulia, keluarga Tuhan sebagai keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama. Sesungguhnya ada panggilan yang tinggi, keistimewaan dan tanggungjawab yang mulia menjadi umat Tuhan.
Yang kedua, B, melayani antara generasi. Dalam bilangan 4 ayat 2 hingga 3, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 22 hingga 23, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah umur mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ini orang yang berwajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Dari suku kaum Lewi melayani antara generasi ke generasi. Pastor Wilson mendorong kita untuk melakukan pemuridan daripada generasi ke generasi. Dia ada mengatakan alangkah indahnya untuk kita melihat domba kita membangunkan domba yang lain dan domba lain membangunkan domba yang seterusnya sehingga ada generasi moyang domba. Secara pribadi, pastor berharap dapat melihat sekurang-kurangnya 20 generasi. Jadi saudara-saudari, ini harus menjadi matlamat kita sebelum kita kembali kepada Allah Bapa kita. Amin. So yang ketiga, C, berpelayanan dalam peranan tertentu dan di bawah pemimpin tertentu. Dalam bilangan 4 ayat 24 hingga 26, inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan, pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Bilangan 4:27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson ini harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya. Ini segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu kamu harus membuat mereka penanggungjawab atas segala yang harus diangkat mereka. Orang Gerson harus membawa tirai dan berbagai penutup untuk kemah mesyuarat. Bilangan 4 hingga 15. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan adalah mengurus barang-barang yang maha kudus. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat oleh Bani Kehat. Bilangan 4:16, tetapi Eliza anak Imam Harun bertanggungjawab atas minyak untuk penerangan, ungkupan daripada wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan juga minyak urapan. Ia bertanggungjawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Bilangan 4 ayat 33, itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Jadi orang Merari membawa rangka dan struktur kemah pertemuan. Jadi gereja diurus dengan berbagai jabatan, tetapi apabila mereka bersatu dengan cara yang unik, pada masa yang sama ada satu Tuhan, satu pengantaran, satu tempat kediaman yang kudus, satu pendekatan kuasa dalam cara kita mendekati Tuhan dan seterusnya. Walaupun Lewi ini terbagi kepada beberapa suku, ia adalah satu suku yang bersatu. Di dalam Kristus kita adalah bersatu dengan Dia yang sempurna dalam segala hal. Di mana suku Lewi tersesat dan gagal di antara tugas imamatnya, Tuhan kita adalah cukup sempurna yang tidak pernah gagal, dan Dialah yang kita layani untuk selama-lamanya dengan cara yang terurus. So yang ketiga, setiap orang percaya melayani dalam kekudusan. Tuhan itu kudus dan Dia telah memanggil para imamnya kepada kekudusan. Dia telah memanggil orang Lewi yang melayani para imam untuk kekudusan. Dan apa yang mungkin kelihatan tidak penting sekarang, tapi apabila dipertimbangkan dengan betul, kelihatannya sangat penting. Ada satu hari, ada seorang saintis yang hebat, yaitu Isaac Newton, telah cuba untuk merenung imej matahari yang dipantulkan dalam cermin. Cahaya terik itu membakar retina matanya dan dia mengalami buta sementara. Walaupun selepas dia bersembunyi selama 3 hari dalam bilik yang tertutup, namun titik terang itu masih tergambar dalam penglihatannya. Dia menggunakan berbagai-bagai cara untuk mengalihkan imajinasi dia daripada matahari itu. Dan dia menulis, dia masih melihat titik terang itu walaupun dia berada dalam kegelapan. Saudara-saudari,
Jika dia merenung lebih lama, Isaac Newton ini mungkin hilang penglihatan matanya secara kekal. Saudara-saudari, begitu juga kekudusan dalam melayani. Ia memerlukan hati nurani yang murni dan penuh kejujuran dalam melayani tanpa mengira bahagian pelayanan kita. Tuhan memperhatikan hati kita apabila kita melayani. Dalam Bilangan 4 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun dalam ayat 18, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah, binasa daripada tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalamnya untuk melihat barang-barang kudus itu, walaupun sesaat pun, nanti mereka mati. Imamat Lewi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah boleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana firman Engkau cukup mulia, cukup agung, supaya kami dapat kembali kepada Bapa kami di syurga di dalam pelayanan kami. Kami percaya pelayanan suku Lewi ini cukup jelas untuk kami melayani dengan terurus, supaya kami teguh bersatu dan kami dapat melayani bersama dalam satu keluarga dengan teguh dalam kekudusan-Mu. Kerana Engkau yang telah memanggil kami keluar daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kerana akhirnya Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau menyatakan kasih karunia-Mu pada jemaat-Mu pada saat mereka menghadapi kesukaran dalam hidup mereka, bahawa Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan memberikan pertolongan untuk mereka yang terkesan kena penyakit ataupun kehilangan orang yang mereka sayangi, ataupun kehilangan pendapatan pekerjaan, kesusahan kerana beban keluarga dan kesibukan yang berlaku di tempat kerja. Tuhan, Kau lindungi jemaat-Mu Tuhan, khususnya untuk keadaan terkini di mana mereka sesak di tempat kerja, sesak apabila melalui perjalanan kerja mereka. Tuhan, Engkau melindungi perjalanan umat-umat Engkau seketika ini. Apabila kami dapat mereka mula dengan satu pergerakan di tempat kerja, di jalan raya yang sesak, kami percaya Engkau melindungi mereka, Tuhan Yesus. Kami minta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kerana setia menyertai kebaktian online kami sampai akhir. Sekiranya anda terdorong dengan firman Tuhan ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan di tempat kerja ataupun jiran-jiran di tempat anda tinggal. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati semua.